Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil sidik mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam ialah bahawasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Itu kita berhenti situ dah. Baik, ini kita masuk pada menyatakan dalil benar para rasul, para anbiya mursalin ini mereka bersifat dengan benar. Apa benar? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Muafakah, kena khabar apa yang mereka bagi tahu tu bagi perkara yang benar-benar berlaku, realiti perkara yang berlaku. Itu orang panggil benar. Jadi hari ininya kita nak menetak dalil. Dalil di atas mesti para rasul itu benar, tentu tidak dusta. Mana dalilnya? Dan dalil yang menunjuk mesti sidrik mereka itu dan tentu tidak dusta mereka itu. Dia satu dalil itu dua madlul saja dah. Sama saja. Seperti kita duk bahas-bahas pada sifat ketuhanan dululah. Satu dalil, dua madlul. Madlul itu mana benda yang ditunjuk. Satu dalil, dua benda hak ditunjuk. Itu maksud. Dan bermula dalil mana? Dalil yang menunjuk di atas mesti siddiq, mesti benar mereka itu rusul dan tentu tidak dusta mereka itu rusul. Kena tambah gitulah. Ialah bahawasanya jika berdusta, ini dia hazah dah ni. Kalau kira-kiranya jika tidak bersifatlah ia para rasul, jika tidak bersifatlah mereka itu para rasul dengan benar, tentu mereka itu bersifat dengan dusta. Nah gitu. Kenapa?
Kana la wasitata bainas sidqi wal kizbi. Tu tidak ada benda hak menengahi di antara benar dengan dusta. Ini kira-kira pada hak para nabi para rasul lah. Ada pun orang panggil pada lain daripada para nabi para rasul, boleh jadi juga jangan dia dusta. Itu ni. Ada pun pada hak para anbiya mursalin, mereka ni tak boleh duduk di antara dua, antara dua dusta dengan benar. Tak boleh duduk tengah, tak ada. Kalau tidak benar, dusta. Kalau tidak dusta, benar. Dua tu. For kita ni, ada orang panggil ghalabah dia, ada hak ghaliknya. Apa? Ghaliknya orang ni banyak cakap benar, maka masyhurlah dengan benar. Tak terima kau dia nak dusta. Terima juga, moga dia bukan rasul. Itu kita. Tu manusia biasa gitu kan. Ghaliknya orang ni pelawak sama cakap dah tu ni. Ghaliknya orang ni pelawak sama cakap. Tak terima kau nak kata dia tu cakap benar jarang-jarang sekali. Terima. Itu kan. Tu jadi kita manusia biasa ni kira atas ghalik. Ghalik banyak cakap benar gak dihukum dengan benar. Ghalik banyak cakap pelawak gak dihukum dengan pelawak. Tapi terima dak orang hak ghalik cakap benar nak dusta? Terima, kerana dia bukan nabi rasul. Terima dak orang hak cakap dusta sama tu nak bercakap benar jarang-jarang sekali. Terima. Tapi kalau rasul tak boleh gitu. Tu. Laulam yasduqu la lazima kizbuhum. Gitu selalu dah. Jikalau tidak benar mereka itu para rasul, mesti dusta mereka itu. Kenapa? Li'annahu la wasitata bainas sidqi wal kizbi. Karena tidak ada benda hodok tengah di antara benar dengan dusta di sisi hak para nabi para rasul. Kita cerita dah gitu kan. Nabi ni bergora apa dia benar lagi. Tu pada pertemuan lalunya kita cerita dah bagaimana Nabi berselera dengan perempuan tu. Perempuan tua tu pun benar. Walaupun kita kata macam perang dah lah. Menangis selok-selok orang tua tu. Orang kata orang tua tak boleh masuk syurga dah tu ni. Tapi benar sungguh Nabi cakap tu. Tengok. Jadi tak boleh Nabi para rasul ni boleh cakap dusta, tak boleh. Mesti orang panggil benar. Jadi kalau tidak benar, dusta. Dua tu. Barulah masuk sini. Bahawasanya jika berdusta, kalau dia tidak benar maka dia dusta. Kalau dia dusta jadi mana? Bahawasanya baru masuk sini. Jadi dia hazah tu. Dia hazah orang panggil muqaddimah surah tu. Laulam yasduqu la lazima kizbuhum li'annahu la wasitata bainas sidqi wal kizbi. Itu kalau dalam Arab yang gitu lah. Kemudiannya kata bahawasanya kalau dia dusta lagu mana rasul ni? Jika berdusta mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Jika berdusta mereka itu anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Gitu. Walau kazzabu lakana khabarullahi Ta'ala kaziban. Itu kalau Arab yang cakap gitu. Kalau dusta mereka itu para rasul, lakana khabarullahi ta'ala kaziban. Nescaya adalah khabar daripada Allah tu dusta juga. Khabar sini makna khabar hukmi ni. Bukan khabar hissi, khabar hukmi dia panggil. Al-muradu bi khabarihi bi khabarillahi ta'ala huna bermula maksud dengan kata khabar Allah Ta'ala di sini ialah al-hukmi. Khabar hukmi dia panggil. Bukan khabar hissi, bukan. Mana khabar hukmi? Wa huwa al-mu'jizatu. Nanti depan tu akan cerita apa ni. Tu. Mu'jizat itulah orang panggil khabar Allah Ta'ala. Jadi khabar sini bukan dengan makna dalam Quran 30 juzuk tu ada dalam satu ayat, mana tak ada. Yang dimaksud khabar Allah Ta'ala di sini ialah khabar hukmi. Apa khabar hukmi? Mu'jizat. Itu. Gapa? Khabar al-hukmiyu wa huwal mu'jizatu, dan ialah khabar hukmi itu ialah mu'jizat. Tu depan lagi akan menyata.
Kerana apakah orang panggil dusta pula khabar Allah Ta'ala? Kalau para Nabi itu dusta, ni ilak pada kata nescaya, ataupun ilak pada kata dusta pula khabar Allah Ta'ala. Nah gitu. Kerana membenar, yakni kerana telah membenarnya Allah Ta'ala. Ada telah tak ada itu? Tak ada deh. Tambah. Kerana telah membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Dengan apa telah membenar takluk pada kata telah membenar, dengan mengkurnianya Allah, mereka itu ini akan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam berapa mukjizah. Sebab tu kita kata tadi, khabar Allah yang dikehendaki sini ialah khabar hukmi, bukan khabar hissi, bukan khabar hukmi. Apa? Iaitu al-mu'jizah. Gapo dia mukjizat ni? Iaitu kalau dalam kitab-kitab ia sebut sini ada ia sebut. Tak ada dia. Ia tak ada sebut. Isu kita syarah lah tu. Kalau musannif tak tulis tu, makna musannif suruh kita syarah lah. Siapa suruh musannif suruh siapa syarah? Tukar hak mengajar itulah syarahnya. Apa al-mu'jizat tu? Mu'jizat ni asal daripada a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Tu orang panggil mu'jizat. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Apa mu'jizatun? Amrun kharikun lil adati, perkara yang mencarikan akan adat. Sebab tu kalau orang tak mengaji hukum adat ni, dia duk pening, dia tak faham ni. Perkara yang mencarikan hukum adat, bukan hukum akal. Mencari hukum adat. Akal tak cari sekali. Akal hukum harus dah. Tu mana hukum akal, hukum adat? Tu wajib adat, mustahil adat, harus adat. Mana? Wajib adat bila makan dapat kenyang, wajib adat. Mustahil adat kalau tak ada makanan tu kenyang, mustahil adat. Harus adat bila makan apa-apa sahaja kita dapat kenyang. Tu. Maka semua wajib adat, mustahil adat, harus adat, hukumnya sah menyalahi. Kenapa? Irtibat adiyun, ikatan adat ni ada 4. Ribtul adi ni ada 4. Mana? Ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Ikatan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada makan apa? Tiada makan ada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Tu orang panggil ikatan ada 4. Semuanya tu sah menyalahi. Sah menyalahi kenapa? Harus pada akal. Itu. Sebab itulah hukum adat tadi, wajib adat, mustahil adat, harus adat, semuanya masuk dalam jaizil akli, harus pada akal. Jangan witukar hukum adat, hukum akal ni. Tu hak duduk mengajar Isra' Mi'raj ceramah berdegar-degar, tuan-tuan, puan-puan, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Nampak lalu dah bodoh tu. Apa kata bodoh? Akal manusia mana mustahil ya? Akal Abu Jahal, Abu Lahab tu mustahil. Kalau akal yang mukmin macam Abu Bakar As-Siddiq tak mustahil. Benda harus pada akal. Walau mustahil pada ada. Sebab dia kata mukjizat ni amrun kharikun lil adati, perkara yang mencari akan ada. Adat Nabi zaman Nabi itu perjalanan daripada Mekah ke Palestin tu sebulan lagi sebulan balik, naik kuda pecuk tak berhenti-henti. Tu adat tu yang berlaku ke orang panggil kenderaan pada zaman Nabi. Tapi Nabi pergi sebulan. Seminggu. Sehari dok belaka. Satu saat yang sekejap daripada sebahagian malam, sehingga tempat tidur Nabi hak tinggal haba panah, bekasan tubuh Nabi tu tak hilang lagi, Nabi sapa baliklah. Dengan adat mustahil, tapi dengan akal harus tak? Harus. Mungkin tu hak buat belaka. Gitu kan.
Nah, yang buat tukar hukum akal hukum adat. Aduh. Jadi sebab tu kata mukjizat ni apa? Amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan akan adat, tapi yazharu ala yadi mudda'in nubuwati, nyata zahir di atas diri orang yang mendakwa kenabian. Itu. Yazharu ala yadi mudda'in nubuwati, nyata zahir di atas diri orang yang mendakwa kenabian. Jadi sebab tu bila kata orang tu dakwa kenabian, orang minta mukjizat lah dah. Nah. Tuh. Supaya apa? Muafiqan li dakwahu, supaya betul muafakat bagi apa barang yang dia dakwa, bagi apa benda dia dakwa. Dia kata saya nabi, saya rasul. Maka kerana tu orang dulu bila mengaku nabi rasul, mana mukjizatmu? Tu kenapa? Kerana mukjizat ni menempati pada tepat khitabullah, firman Allah tadi, khabar Allah tadi, khabar hukmi tadi. Mana? Seolah-olahnya bila seorang nabi itu boleh menunjukkan mukjizat, seolah-olahnya diri mukjizat tu orang panggil menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Itu. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Tapi bukan bunyi lagu tu, seolah-olah. Baiklah, sebab tu kata khabar Allah Ta'ala, dia orang panggil khabar hukmi. Tu kenapa? Kerana mukjizat tu fi'lullah. Al-mu'jizat tu fi'lullah. Mukjizat tu ialah fi'lullah Ta'ala. Tu kenapa kita kata mukjizat itu menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, li'anna Allah Ta'ala saddaqahum bil mu'jizati, kerana Allah Ta'ala membenarkan akan mereka itu para rasul itu dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Fa innahu ta'ala lam yajri 'adatahu min awwalid dunya ilal ana bitamkinil kazibi minal mu'jizati. Bahkan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah memperjalani akan adanya daripada mula dijadikan dunia hingga sekarang ni, bitamkinil kazibi minal mu'jizati, dengan memungkinkan dusta daripada mukjizat. Tak mungkin. Macam Nabi dusta tu sama Musailamatul Kazzab. Nah, bila dia orang kata dia tu nabi, dia mengaku dia tu nabi, maka orang minta mukjizat. Maka marilah orang buta. Buta sebelah, dia pun baca ayat ke apa nak tunjuk mukjizat dia. Hak buta sebelah, buta dua belah. Nak tahu ni. Itu dia panggil apa? Ihanah. Bukan mukjizat tu. Kerana Allah Ta'ala tak pernah buat lagi orang panggil apa? Daripada mula jadi dunia sampai lah ni, tak pernah lagi Allah Ta'ala menjadikan orang panggil mukjizat tu sebagai pembenaran kepada si pendusta. Tak pernah. Nabi air telaga kering, Nabi giludah tu lipoh-lipoh tak berhenti-henti air. Musailamah Kazzab nak tunjuk atik dia pun ada mukjizat pun Nabi Muhammad agak. Dia pun tanya, mana telaga kering-kering, mai aku nak ludah air. Kata semua laga ada air laka sini. Cari hak paling sikit lah ya. Jumpa lah telaga hak paling sikit air. Dia pun giludah hak sikit tu kering terus. Nak tahu ni? Kering terus. Itu orang panggil apa? Ihanah. Tuhan nak menghina. Tak pernah lagi orang panggil Tuhan buat secara adat, diperjalani secara adatnya orang panggil apa? Mukjizat tu membenarkan kepada si pendusta. Tidak pernah. Bal ajra adatahu biwuku'iha minas sadiqi dunal kadhibi. Bahkan diperjalani akan adatnya Allah Ta'ala dengan jatuh berlakunya mukjizat tu daripada orang yang benar, tidak berdusta. Maka kerana tu bila seorang itu mengaku dia nabi, maka manusia akan tanya, mana mukjizatmu? Kenapa? Mukjizat tu tanda kata benar dakwaan dia. Bila boleh tunjuk mukjizat, maka diri perbuatan tunjuk mukjizat tu menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi, telah benarlah hambaku ini, fi kulli ma yuballighu anni, pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Soalan lagi tu. Macam kita buat contohnya. Satu hari tu rakyat duk berhimpun ramai-ramai atas padang. Raja pun marilah. Dengan pembesar-pembesar dia, raja pun mari.
Tiba-tiba ada seorang tu dilantik oleh raja sebagai utusan dia. Nah, untuk menyampaikan titah raja pada rakyat jelata. Maka orang yang jadi utusan raja tu dia pun bakit di tengah ramai-ramai orang. Nah, dia kata, "Hei manusia semua, aku ni ialah utusan daripada sang raja ni." Raja ada lah. Nah, nak tu ni. Supaya aku dapat sampaikan pada kamu semua apa-apa yang dititah oleh sang raja. Nah, oleh tuanku raja. Tanda benarnya aku ni ialah utusan, bukan pandai-pandai aku nak jadi utusan, bukan raja hak latih aku. Maka tandanya ialah raja akan buat benda hak dia tak pernah buat. Sebagai isyarat kata aku ni benar. Dakwah aku tu benar. Maka dia suruh raja kata, "Tuanku tolong bangun duduk 3 kali." Tanda kata bahawasanya dia ni benar. Ni contoh nak mudah faham ni. Jangan duk terbayar Allah Taala gitu. Nak? Jangan. Nah, tu. Maha suci Allah daripada masal, daripada misal, daripada contoh perumpamaan. Tapi nak bagi kita mudah faham. Nak? Maka raja tu pun bangun 3 kali. Utusan dia suruh utusan dia minta, "Tuanku, patik minta tuanku bangun 3 kali sebagai tanda kata berdakwah patik ni benar." Raja pun bangun 3 kali, duduk, bangun. Perbuatan raja tu ni. Perbuatan raja tak titah, tidak kata, better bertitah bahawasanya benar, dia tak titah itu. Tuanku bangun, perbuatan fa'lul malik dia panggil, perbuatan raja. Bangun duduk 3 kali. Perbuatan raja bangun duduk 3 kali itulah isyarat kepada apa? Sadaqah abdi. Nah, fi kulli ma yuballighu anni. Itu. Nah, telah benarlah utusan aku tadi daripada tiap-tiap barang hak dia sampaikan daripada aku. Raja tak titah tapi perbuatan raja. Itulah orang panggil sepiknya nak buat contoh bandingannya. Mukjizat tu fi'lullah, perbuatan Allah. Allah Taala yang buat kan? Kau siapa buat? Allah Taala buat. Nah, tapi benda tu mencarikan ada. Tu. Supaya apa? Muafiqan li dakwahu, supaya kena muafakat dengan dakwah seorang nabi tu. Seorang nabi tu nabi. Ala wajhin, di atas jalan yu'jizul munkirina, yang lemahlah oleh orang yang nak mengingkarinya, anil ityani bimithlihi, daripada mendatangkan dengan seumpamanya. Itu dia panggil mukjizat. Itu dia panggil mukjizat dah. Baik. Jadi diri orang panggil mukjizat tu menempati pada tempat firman Allah Taala, seolah-olah Tuhan sedang berfirman, "Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Walah bukannya bunyi firman lagu tu, bukan. Tapi fi'lullah, perbuatan Allah Taala tadi. Nah, baik. Azalul. Sila. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد
Asyhadu anna sayyidina Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati wa salatul qa'imati sayyidina Maulana Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam wa darajatul 'aliyah rafa'. Baik. Jadi kalau orang tanya, apa Tuhannya nak benarkan para rasul ni dengan mukjizat? Tak boleh ke dengan orang panggil apa? Bunyi suara sendiri terus. Sadaqa abdi fima ya fi kulli ma yuballi wa anni. Nah, kadang-kadang ada juga orang tanya gitu. Bapa nak kena ada mukjizat tu tanda benar kata para rasul tu. Nah, tak boleh kau bila orang tanya, bila seorang tu mengaku dia Nabi, saya ialah Rasul, saya ialah Nabi, saya ialah utusan Allah Ta'ala. Faham manusia umat dia pun minta, kalau betul kamu ni Nabi Rasul, mana mukjizat kamu? Bunyi suara. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu an. Tak boleh kalau gitu. Apa kena mukjizat? Ada. Tu soalan ada juga dia mau tanya lagu tu. Jawabnya mukjizat tu lebih kuat daripada bunyi suara lagu tu. Sebab apa? Sebab mukjizat tu kena kepada lisanul hal. Lisanul hal kepada khabar hukmi tadi. Khabar tanzil hukmi tadi. Nah? Sebab tu panggil khabar hukmi. Nah. Maka khabar hukmi ni menunjukkan khabar ni melalui dilalah ahwal. Nah, maka kalau gitu dilalah ahwal lebih aqwa, lebih kuat daripada dilalah maqal. Ad-dilalatul ahwal aqwa min dilalatil maqal. Itu. Dilalah aqwa, dilalah ahwal, kelakuan. Itu orang panggil dilalah ni mana pengertian. Benda hak digerti daripada pengertian hak digerti daripada kelakuan itu lebih kuat daripada pengertian yang digerti daripada perkataan. Tahu tak? Dia kaedah ni sama juga dengan pepatah kata lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan lebih fasih daripada lidah percakapan. Itu betul sungguh. Orang tua kalau duk suruh anak pergi semaya, dia sendiri tak semaya, anak nak semaya teh. Kita kat tok cekak dah ustaz duk suruh anak kita semaya. Tak semaya. Ya.
Pak Ustaz tanya, "Dak pak cik sendiri semaya dak?" Ambo dia memang tak semaya pak. Memelah ngok-ngek. Nah. Anakmu ya tiru kelakuanmu, tak tiru mu cakap. Betul tak? Lagu tu. Tu syarah gedegang tu ni. Tapi perangai dia tak jadi. Orang tak ada buat contoh. Sama. Sebab itulah orang panggil lisanul hal ni afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan ni lebih fasih daripada lidah percakapan. Tu. Maka kerana itulah orang panggil apa? Dilalah pengertian yang kita reti daripada ahwal itu lebih kuat daripada dilalah yang kita reti daripada perkataan. Maka sebab itulah tidak kata bila orang tu kata dia Nabi lalu diminta oleh umat dia mana mukjizat lalu bunyi suara sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Betul ni. Kata boleh di pasar radio kok dah. Ya raka siap-siap dah. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ya gitu. Jadi dah. Tu ada awak tu. Jadi benar para rasul ni. Patut benar para rasul ni apa? Dengan mukjizat. Tu dengan mukjizat. Kenapa? Mukjizat tu orang panggil khabar hukmi yang menempati pada tempat dilalah ahwal. Kalau gitu dilalah ahwal aqwa min dilalatil maqal. Itu. Dilalah ni mana pengertian. Benda yang kita reti daripada ahwal itu lebih kuat daripada kita reti benda yang kita reti daripada perkataan. Memang lebih kuat sungguh. Tu maka kerana itulah kalau orang tanya beranak Tuhan tak buat bunyi suara lalu senang. Tak. Kerana pengertian daripada ahwal itu lebih kuat daripada pengertian daripada maqal perkataan. Kerana itulah pembenaran daripada Allah Ta'ala terhadap para nabi, para rasulnya ialah mukjizat. Maka mukjizat tu yang menempati firman-Nya Allah Ta'ala. Tengok lagi tak kita. Mukjizat yang kita terang tadi tu menempati pada tempat firman-Nya Allah Ta'ala yang menampoi itu tak berapa tepat tu lagi tak tulis apa? Menempati betul. Kalau kita saya ni menampoi. Minum mimpo alih hamzah ya. Kurang tepat. Ya naknya menempati. Jadi mukjizat fi'lullah Allah Ta'ala, perbuatan Allah terhadap mukjizat para nabi, para rasul tu yang menempati firman-Nya Allah Ta'ala. Bukan firman orang panggil bukan khabar maqal, bukan bunyi, tidak, perkataan itu tidak. Mukjizat tu menempati firman-Nya Allah Ta'ala. Telah benar hambaku tadi. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku fi kulli pada tiap-tiap ma barang yuballighu anni yang disampaikan daripada aku. Itu. Tu sebab itulah orang dakwa jadi rasul tapi bukan rasul sungguh. Nabi palsu orang panggil, rasul penipu. Tak boleh jadi mukjizat. Orang panggil ihanah. Kenapa? Seolah-olahnya telah dustalah orang ni. Itu ni pada tiap-tiap benda dia dakwa. Itu. Maka sebab itulah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dia ada nazamkan. Bukan dalam kitab ni, dalam kitab lain. Dalam kitab lain. Dalam kitab lainnya Syekh Ahmad Zain Al-Fatani Syekh Ahmad Zain ni pengarah kitab Faridah kita ni lah. Tapi bukan dalam kitab ni dia buat nazam. Nazam ni ana syair. Dalam kitab lain dia buat syair kata inna khawariqa li'adatin atat samanian kullu binazmi qad sabat. Inna khawariqa li'adatin atat, sesungguhnya perkara yang mencarikan adat itu datang ia samanian. Ada 8 perkara. Kullu tiap-tiap daripada 8 perkara tu binazmi faqad sabat, sesungguhnya aku menazamkan tiap-tiap orang panggil 8 perkara tadi. Mana? Fahakaha mu'jizatan hiyallati min anbiya tasduru ba'dal bi'sati. Pertama-tama sekali perkara yang mencarikan adat ialah mukjizat. Itu.
Jadi perkara amrun khariqul lil adat ni bukan hanya mukjizat. Ada 8 perkara. Hak kita duk bercara tadi, mukjizat ni satu daripadanya. Nah, iaitu menempati pada tepat firman Allah Taala, orang panggil khabar hukmi. Nah, yang mana khabar hukmi ini menunjukkan dilalah ahwal, yang mana dilalatul ahwal aqwa min dilalatil maqal. Nah, satu daripada 8 perkara yang mencarikan adat ni ialah mukjizat. Fahakaha mu'jizatan hiyallati min anbiya tasduru ba'dal bi'sati. Pertama-tama perkara yang mencarikan adat ni ialah mukjizat. Mukjizat ni hiyallati min anbiya tasduru ba'dal bi'sati, yang ia mukjizat tu ialah perkara yang mencarikan adat yang keluar daripada para nabi, yang zahir daripada daripada orang-orang yang jadi nabi bila ba'dal bi'sati, kemudian daripada dia dah jadi nabi. Jadi sebelum daripada nabi itu ada juga perkara mencarikan adat, tetapi tidak dipanggil mukjizat. Tu orang panggil apa? Irhas. Berarti kadzaka irhasun walakin qablaha karamatun min awliya suduruha. Tengok. Tadi mukjizat yang pertama. Nah, kadzaka irhasun, seperti demikian itu, seperti mukjizat tu juga. Yang ni apa? Termasuk dalam perkara yang mencarikan adat tu juga ialah irhasun. Tapi irhas ni walakin qablaha, akan tetapi irhas ni berlaku kepada para nabi qablaha, ay qablal bi'sah, sebelum ditabalkan menjadi rasul. Jadi tak betul lah kalau orang kata nabi rasul ni sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul tu manusia biasa je macam kita. Tak kena tu cakap gitu tu. Nah, kenapa tak betul? Tak kena. Kerana tiap-tiap nabi belum daripada jadi nabi itu, walaupun dia tu tidak dilantik lagi, ditabalkan jadi nabi, tetaplah diberi perkara yang mencarikan adat, tetapi tidak dipanggil mukjizat, dipanggil irhas. Nabi Isa boleh cakap ketika baby lagi dah ni. Irhas. Nah, banyak irhas. Nah, nabi kita berjalan dilindung oleh awan. Irhas. Jangan duk kata nabi belum jadi nabi apa kita ramai-ramai agak supaya di kampung tu ada abang emak, adik emak, pak emak. Jangan cakap lagu tu. Nah, nabi belum jadi nabi itu tetaplah dia tu mulia dan diberi perkara yang mencarikan adat, tetapi tidak dipanggil mukjizat, dipanggil irhas. Nah, tu kita ngaji orang dalam akidah tu lagu tu. Nah, kadzaka irhasun walakin qablaha. Yang kedua tadi irhas, yang pertama mukjizat, yang kedua irhas. Karamatun min awliya suduruha. Yang ketiganya ialah karamah. Tapi karamah ni orang panggil amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil awliyai. Gitu. Perkara yang mencarikan adat, sama kalau mencarikan ada juga, tapi zahir dia pada diri orang jadi wali. Bah orang jadi wali, dia tahu ke dia wali? Tak tahu tu fah orang wali ke mana orang wali? Orang wali orang duduk tangga buat benda hak Tuhan suruh, tinggal apa hak Tuhan tegah. Itu orang panggil wali. Kalau hak Tuhan suruh hang lah buat, patut hak Tuhan tegah tu duduk buat, itu orang tak panggil wali, orang panggil kuali. Itu lagu tu mudah ya. Itu lagu tu. Jadi orang wali ni orang hak duduk tangga buat Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan tegah. Hingga almarhum Sayyidi guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia sebut apa? Orang wali ni duduk tangga buat apa Tuhan suruh duduk buat? Hak wajib, hak sunat. Hak wajib, hak sunat. Makruh haram tak buat. Tu kalau terjatuh dalam benda haram, benda makruh, terus taubat. Tu lagu tu. Bukan tak buat terus tu dah. Terjatuh juga tapi terus taubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang bertaubat daripada dosa tu seperti orang yang tidak ada dosa. Maka sebab itulah dikatakan oleh Imam Kushairi dalam kitab Risalah Kushairiyah, kamal anbiya'i ma'suman summal awliya'i mahfuzan. Seperti mana fuak-fuak para nabi itu maksum, maka para wali juga mahfuz. Beza maksum mahfuz, bezalah. Maksum ni Tuhan jaga daripada buat kesalahan serta tak berlaku mereka buat kesalahan. Kalau ada ternyata dalam Quran tulis kesalahan-kesalahan, itu bukan kesalahan betul. Itu orang panggil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin.
Nah, hasanatil abrar, mana kebaikan orang-orang yang buat baik ni di sisi orang yang dekat dengan Allah Taala, itu masih lagi kejahatan. Itu maksud gitu. Tu hamba sama buat contohnya begini. Nah, macam kita dengan menteri hok duduk keliling sultan. Beza tak? Beza. Nah, ya jadual sultan ni contoh kita kata pukul 12 tengah hari ni baru boleh makan. Tepat pukul 12 tengah hari. Dia duduk atas kursi dia penuh hidangan, raja puak bismillah dekat, barulah menteri puak boleh makan. Nah, ada pun kita pukul 12 kita nak meletak awal sikit pada pukul 12, tak apa ke? Tak apa, mau kita bukan duduk dengan raja. Tapi tiba-tiba satu harinya sultan lambat masuk tempat bersantai. Sekor menteri tu rasa tak tahan, dia lapar, ngongak. Sudahlah, lambat itu aku ni. Ambil ayat peruang. Raja masuk 12-5 minit, tengok ayat sekor habis dah. Nah, maka raja murka. Murka. Mana mu tak tunggu aku raja. Nah, rakyat kira, apa pukul 12 tengah hari makan salah juga ke? Memang dia mu tak salah, muka-muka rakyat biasa. Tapi di menteri hak rapat dengan sultan, makam dia, kedudukan dia tu kurbah dekat dengan sultan. Salah tu, salah. Sama tu jugalah. Kita duk jumpa dalam Quran nanti masuk dalam bab sifat amanah, kita menyata lagi. Baik. Jadi, orang wali ni walaupun dia tu tidak maksum, tapi dia mahfuz. Apa mahfuz? Dia dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan kesalahan, serta berlaku dia melakukan kesalahan. Dan bila dia melakukan kesalahan, dia bertaubat. Jadi ingat, tidak ada yang maksum selain daripada para anbiya mursalin. Ini zaman sudah bengong dah manusia ni. Sampai orang panggil ta'assub kepada satu-satu tokoh yang orang panggil zahirnya nampak seperti berbuat baik, sedekah ke sana kemari, buat kebajikan sana ke sini, bagi sumbangan itu ini, sehingga disucikan dia tu seumpama maksum. Takkanlah dia buat begini, takkanlah dia buat gini ini. Jangan itu. Bahkan ada lagi kata-kata teruk je. Kami percaya Ustaz si fulan bin si fulan lah sebagai pengganti Rasulullah. Kalau Rasulullah tu ada sekarang, mesti Rasulullah kata gitu. Kalau ada lagi kata, kalau Nabi boleh ada lagi setelah daripada Nabi Muhammad, Ustaz fulan bin fulan akan jadi Nabi. Sebab apa? Masya Allah, hebatnya sedekah ke sana kemari, buat baik. Allah sayang awak sayang Allah, gitu gini. Contoh lah tu. Tuk bila faham pada tak tahulah. Jangan. Jangan kalau Ustaz ada. Aduh, benar. Tu. Jadi orang panggil apa? Jangan kita letak ke orang panggil orang biasa-biasa tu setarah dengan para nabi. Jangan. Baik bagaimanapun tetaplah ada aibnya. Samalah kita, saya, siapa-siapa ada aibnya. Cuma Tuhan tak tunjuk. Tuhan tak tunjuk ke orang. Boleh jadi kerana kita pun tak suka tunjuk aib orang. Maka sebab itulah dalam hadis yang sebut, man ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'mala. Tidak mati seseorang man ayyara li akhihi dzambin, siapa-siapa yang menjaja-jaja aib saudara dia, lam yamut, tak mati dia, hatta ya'malahu, sehingga dia sendiri akan buat apa? Aib tersebut. Maka sebab tu kita tak boleh jaja dah. Tu aib apa? Aib hak bersifat pribadi abang ya dah. Contoh orang tu duk minum arak, ataupun seorang tu dia semaya lewat rumah, subuh pukul 9 pukul 10, aib pribadi, tak ada ganggu anak dara orang mana. Tapi kalau bahasa jenis orang panggil mengganggu isteri orang, mengganggu anak dara orang, ini bukan aib pribadi ni. Jaga-jaga tu. Dia buat orang panggil apa? Program. Keluarga Ahlus Sunnah ke keluarga Sunnah wal Jamaah. Ikutlah buat program apa dia tu ni. Marilah. Tu haji tu dengan bini dia ke mana dah tu ni. Kalau haji nampak tua sikit, abang haji nampak muda sikit. Dah tu ni. Tu. Bang ngadulah. Ngadu apa? Saya ni ustaz, Allah saya ni pernah curang. Dosa tu sebenarnya.
Duk buka aib depan orang ramai tu. Saya pernah curang dengan suami saya. Lepas tu menangis, depan orang ramai. Padahal dia duk mak dah. Betina ni ada isu, ada problem dengan suami dia ni. Tak nombor telefon. Nanti kita akan kontak. Hello, calling. Maka ini bukan aib peribadi. Ingat baik-baik tu. Ini bukan aib peribadi. Tak kena ke bini demo, sedap lah demo cakap. Ini jangan kita. Kalau kena ke bini demo, tak cukup tangan dah demo hambak dengan parai. Tak kena ke anak tina demo, sedap lah demo cakap. Kalau kena ke anak tina demo buat gitu. Tak kena aku ketujuh demo cari lagi orang lagu ni. Betul tak? Maka jangan kita waktu ke aib peribadi dengan hak bahasa kaitan dengan maslahat orang awam. Ini bahaya. Guna agama boh piyah ada janggut sikit, boh serba ke ada piyah pakai jubah sikit. Assalamualaikum wal akibatul lil muttaqin. Allah sayang awak sayang Allah. Nabi Rasul sayang kita semua sayang Allah. Duk main lagu tu. Orang pun terpikat Allah sedapnya, bagusnya, baik, alangkah baik. Tu bahaya tu. Rupa-rupa di belakangnya ada benda pelik. Ganggu isteri orang, anak kaca, anak dara orang. Ini bahaya. Jangan gitu. Ada tu. InsyaAllah Januar baik orang soleh. InsyaAllah. Amin. Allah. Itu nak cerita kata jangan kita akak manusia biasa setahap dengan Nabi Rasul. Jangan. Semua kita sebut dah di para Nabi Rasul memeh. Mana? Memeh kena. Kalau tidak benar pasti dusta. Kalau tidak dusta pasti benar. Ya dua tu ya. Maka sebab tu mesti kena benar, tentu tidak dusta. Ada pun orang biasa macam kita dia kira orang labah ya. Orang labah apa? Hak kebanyakan. Kalau orang tu banyak cakap benar, kita hukum benar. Kalau orang tu cakap dusta banyak, kita hukum pendusta. Tapi boleh tak si yang selalu bercakap benar tu nak boleh dusta? Waruh, boleh ya. Bukan tu, tak terima saya Ustaz Pak Aib dusta. Balai duk pelawak banyak dah belum dia. Contoh. Tak terima saya Ustaz Pak Aib cakap betul. Dusta lama sebenarnya. Tak boleh gitu. Manusia ni, walaupun ghalabah dia berdusta, boleh ya dia cakap benar jarang-jarang sekali. Walaupun dia tu ghalabahnya cakap benar, barangkali ada juga dia dusta. Itu ingat baik-baik. Jadi jangan ada akak kita manusia biasa ni supaya tahap Nabi Rasul. Baik. Itu berapa tadi? Mukjizat, irhas, karamah. 3. Ma'unatun wahiya min ba'dil awam suduruha istidrajun faz ya kiram. Ma'unatun yang keempatnya ma'unah. Bukan al-ma'unah mula disik tu bukan. Ma'unah mana pertolongan. Ma'unah ni wahiya min ba'dil awam. Ma'unah ni ialah pertolongan Allah kepada kita orang mukmin hak awal-awal macam kita ni. Kita orang mukmin tak? Mukmin. Tak tu buat taat sama-sama, buat, tapi hak wajib tu nebing-nebing. Hak sunat kalau mari surau masjid baru buat. Kalau duduk rumah, malah buat. Ni. Hak makruh, berahi sangat-sangat. Istiqamah payah nak tinggal. Hak haram wala tak buat lagi bahasa titik dia juga no. Tu kita orang mukmin hak awal ni lagu tu. Duk buat dosa gatik, capu pahala gatik. Ada orang mukmin awal. Tiba-tiba berlaku juga pelik-pelik. Mencari keadaan. Minyak nak habis tapi boleh sapa daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. Contoh. Tu. Masya-Allah entah wali ke bukan wali dah. Tu tapi bukan kuali juga. Bukan wali tapi bukan kuali. Lepas tu orang biasa-biasa. Apa orang panggil tadi tu? Ma'unah. Jangan bagi mukjizat yang ma'unah. Ma'unah. Tu suduruha istidrajun ihfaz ya kiram. Yang ke berapa tu? Ma'unah yang keempat. Keempat. Yang kelima istidraj. Istidrak daripada siapa? Istidrak min fasikin yasduru waqfan lil muram ihanatun wahia bi'aksin ya gula. Jadi istidrak tadi hasil daripada orang fasik. Orang fasik, orang kafir tak kira. Istidrak ni mana perkara mencarikan adat tapi kena dengan kemahuan dia. Contoh seperti dia orang panggil apa? Apa nama ni? Orang-orang main silap mata sihir gapo-gapo dia tu dah. Tu. Tapi itu kita kata bukan termasuk daripada istidraj. Tu sihir tu asing. Setengah ulama kata masuk juga dalam istidraj. Tapi nak ceritanya istidraj ni
Nah, perkara yang mencarikan adat tapi terzahir pada diri orang yang fasik, orang kafir, orang fasik. Tapi benda tu kena dengan muafakat dia kehendak. Kena hak dia kehendak. Contoh dia nak sembuh orang buta. Hak buta sebelah dia boleh sembuh. Contoh. Ada orang hilang-hilang barang kau dia boleh jumpa. Contoh. Ikutlah. Jadi tu orang panggil apa? Istidraj. Istidraj. Ihanatun wahya bil aksin ya gula. Kalau orang panggil ihanah tu perkara yang mencarikan adat zahir pada diri orang fasik, orang mengaku jadi nabi hak dusta tapi tidak muafakat dengan kehendak. Macam cerita-cerita tadi Musailamah Kazab, dia nak berubat mata orang hak buta sebelah, nya buta dua belah dah dia nak uida air telaga hak kurang air tu lipah, nya ludah tu kau kering. Contoh itu dipanggil ihanah. Istidrak tadi dia terbalik tu akas tadi. Mana benda mencarikan adat zahir di diri orang hak fasik, orang jahat, tapi kena dengan murak dia, kena dengan muafakat dengan kemahuan dia. Jadi hak tidak muafakat dengan kemahuan ni dipanggil ihanah. Berapa tu? Mukjizat, irhas, karamah, lepas tu maunah. Yang kelima istidraj. Yang keenamnya ihanah. Alif hamzah lah. Alif hamzah ha alif nun ta marbutah. Ihanah. Tu. Bagus deh. Tu. Sihrun wa ibtila wa qila laisa minal khawariqi ihfazan la tansa. Yang ke 7 dan ke-8 orang panggil sihir dan ibtila. Tu sihir dan ibtila. Tapi hak ni khilaf ulama. Wakila kata setengah ulama laisa minal khawariqi. Bukanlah sihir dan ibtila tu setengah daripada perkara yang mencarikan adat. Bukan. Jadi ulama yang membilangkan 8 perkara yang mencarikan adat ni dengan membilangkan sihir dan ibtila. Ibtila ni bala. Mana? Bala ibtila. Itu ni. Adaknya tak ada lah kita duduk semaya jari-jari gini ni. Kau ada kita duduk semaya gini jak dulu lagi. Tak ada. Duduk tutup surah masjid kena ambil nombor orang nak semaya Jumaat. Tak ada itu ni. Tu ibtila dia panggil. Bala tu. Jadi setengah ulama memasukkan ibtila ni pun khawariqul adat. Kau mencarikan adat. Adat tidak begini. Tiba-tiba jadi begini. Mencarikan adat tak? Mencarikan adat. Jadi ada ulama yang membilangkan sihir dan ibtila itu mencarikan adat. Jadi kalau bila sihir dan ibtila kalau mencarikan adat jadi lapeh. Tapi kata setengah ulama wakila laisa minal khawariq. Tu kata setengah ulama dua tadi bukan khawariqul adat. Bala ni bukan siapa-siapa buat dekat sini. Tuhan buat sendiri. Tak ada siapa buat usaha dekat sini. Contoh. Tapi ada juga kata ini penyakit ni memang dicipta oleh manusia diusaha untuk laku, orang panggil jualan vaksinnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah. Tapi kalau sahih memang setengah ulama kata memang bukan khariqul adat. Kenapa? Kerana sihir itu pada zahir mula-mula pandangan mata nampak macam pelik. Tapi kalau kita sendiri belajar, kita tahu hellah dia lagu mana. Tak pelik tak pelik. Maka sebab itulah ahli sihir Fir'aun tu akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Kerana dia tahu ke apa-apa Nabi Musa ni buat bukan sihir. Kerana hak dia nya sihir. Dia tahu kerana sihir ni bukan perkara mencarikan adat pada hakikat. Kenapa? Kerana kalau kita belajar ilmu tersebut kita boleh buat. Mukjizat boleh kita belajar nak buat? Tak boleh. Jadi sihir ni pada permulaan kali pertama kita lihat perkara tersebut memang nampak seperti mencarikan adat. Tetapi apabila kita belajar, kita tahu helah dia, tipu daya dia, tak ada mencarikan adat. Tu. Jadi kalau orang panggil tidak mengirakan sihir dan bala ibtila tu sebagai khariqul adat, maka perkara yang mencarikan adatnya ialah 6 saja. Mukjizat, irhas, apa lagi? Karamah, lepas tu maunah, ihanah, istidraj. 6 saja. Kalau membilangkan sihir dengan ibtila tu termasuk dari khariqul adat, jadilah 8. Habis situ. Macam mana?
Irhas tu orang panggil perkara yang mencarikan adat tetapi berlaku kepada para nabi sebelum jadi nabi. Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nabi qabla al bi'tsati. Gitu. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri para nabi, pada diri seorang nabi, tapi qabla al bi'tsati, sebelum jadi nabi. Wa ba'da al bi'tsati, orang tak panggil irhas dah, dia panggil mu'jizah. Gitu dah. Baik. Jadi kalau gitu kita dah sebut dah tadi, mukjizat ni menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, firman hukmi. Nah, firman hukmi ni kena kepada dilalah ahwal. Maka dilalatul ahwal aqwa min dilalatil maqal. Tengok dalam kitab pula sikit lagi nak habis dah. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahilun. Jadi dusta pada khabar Allah Ta'ala tu benda tentu tidak. Kenapa lau jazal kizbu ala rusuli la jazal kizbu ala Allah Ta'ala? Kalaulah harus dusta di atas para rasul, maka harus dusta juga di atas Allah Ta'ala. Sebab apa harus dusta juga atas Allah Ta'ala? Intasdikul kazibi kizbun. Kerana membenarkan sang pendusta itu dusta juga. Apa tak? Kita tahu benar kata Tok Bila ya nipu kau tu ajilan contoh. Jadi saya tu tahu Tok Bila tu bahu contoh. Jadi bila Tok Ajilan kata betul tak ustaz gapo Tok Bila cakap ni, saya tahu dah kata dusta tapi saya pun betul saya tu membenarkan pendusta. Saya tu pendusta juga. Jadi kalau Allah Ta'ala membenarkan Nabi seorang yang pendusta, maka Allah juga pendusta. Tasdikul kazib kizbun, membenarkan sang pendusta tu dusta juga dia. Gitu dah. Lepas tu kalau Tuhan dusta boleh wal kizbu 'ala Allahi muhalun, dan dusta di atas Allah Ta'ala tu benda tentu tidak, mustahil. Sebab apa mustahil? Dia tak sebut ni sebab apa mustahil. Dia sebut mustahil. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab apa mustahil? Li'anna khabarahu ta'ala, kerana bahawasanya khabar Allah Ta'ala innama yakunu ala wifqi ilmihi, hanya sanya adalah khabar Allah Ta'ala tu muafakat dengan ilmunya. Gapo Allah Ta'ala raya, gapo Allah Ta'ala kata, apa Allah Ta'ala benar, itu muafakat dengan ilmu dia. Faham tak? Wal khabaru ala wifqil ilmi, dan khabar tu muafakat dengan ilmu. La yakunu illa syirkan, tidak adalah ia melainkan mesti kena benar. Kalau Tuhan tak tahu, Tuhan kata, maaf lah Tuhan raya, saya tak tahu pula Nabi tu dusta. Bodoh tidak itu Tidak bodoh tu ni. Kita tu boleh lah betul tu dia. Kita tu boleh salah membenarkan sang pendusta tu, kita tu boleh. Kenapa? Karena kita ilmu kita qasir, lemah. Kita memang jahil, tak tahu orang tu betul ke orang tu menipu ke dusta ke, kita tak tahu. Nampak zahir macam betul. Betul lah kok. Lama-lama baru tahu dusta. Maaf banyak lah kawan dulu pergi sokong pergi benar pendusta ni, rupa pendusta. Contoh. Tuhan boleh ke lagu tu? Akhirat esok kata, mana ni Tuhan Rasul dusta? Ya ke? Maaf banyaklah Tuhan, saya pun tak tahu. Bodoh lah Tuhan kalau lagu tu lah. Boleh ke Tuhan bodoh? Tidak kita mengaji dah Tuhan bersifat dengan ilmu. Ilmu Tuhan tu tidak terliputi, tidak terdahulu sikit pun dengan jahil dengan bodoh. Tengok. Tu. Maka kalau gitu fa khabaruhu ta'ala la yakunu illa syirkan, maka khabar Allah Ta'ala tu tidak adalah ia melainkan mesti benar. Kalau dusta khabar Allah Ta'ala, bodoh lah Allah Ta'ala ya dia. Boleh ke kita kata Allah Ta'ala bodoh? Kalau bodoh boleh buat langit bumi ke? Tak boleh. Tu lagu tu waktu kata dan dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahilun, benda tentu tidak, tak boleh diterima dengan kepala otak. Habis. Maka bila dah kita reti lagu tu, sabik kejap, yakinlah benar mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kejap dah dalam hati kita, yakin, pacok kemah keming para nabi, para rasul, lebih-lebih Nabi kita Muhammad SAW benar. Dan apabila sabit ia benar,
Dan apabila sabit ia benar, yani apabila dah kita yakin dah nabi para nabi itu benar, mustahil dengan mana istihalah, tentu tidaklah, gitu. Mustahil dengan mana istihalah, tentu tidaklah dusta mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis itu. Kemudian kita sambung pula kedua, amanah. Amanah nama bagi sifat para nabi rasul, bukan nama parti, bukan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.